Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu thumma amma ba'd. Alhamdulillah nulaqi hadzal yawm linabhath wa sawfa natahaddath min asharil jahabizah ulama'il muslimin. Faqad tahaddathna an al-Imam Asy-Syafi'i thumma al-Imam Ahmad thumma Ibn Sina thumma Al-Farabi. قد تحدثنا بأربعة علماء المسلمين واليوم سوف نتحدث عن شخصين أو عالمين جليلين وهو الخوارزمي والجزري. وقبل ذلك سوف أعرض إليكم الفيديو كي تسمعون صوتي هذا. Dengar tak suara Ustaz? Dengar Ustaz. Dengar. Dengar. Okey ya. Kita tengok dulu video ni. Rakiz hadal video. ولد عالم الرياضيات ومؤسس علم الجبر أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي عام 781 ميلادية. يعتبر الخوارزمي من أوائل علماء الرياضيات المسلمين، حيث ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره. اتصل بالخليفة العباسي المأمون وعمل في بيت الحكمة في بغداد. كسب ثقة الخليفة إذ ولاه المأمون بيت الحكمة، كما عهد إليه برسم خريطة للأرض عمل فيها أكثر من 70 جغرافيا. قبل وفاته في 850 ميلادية كان الخوارزمي قد ترك العديد من المؤلفات في علوم الفلك والجغرافيا، ومن أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه. وقد ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية عام 1135 ميلادية. قد دخلت على إثر ذلك كلمات مثل الجبر والصفر إلى اللغات اللاتينية. كما ضمت مؤلفات الخوارزمي كتاب الجمع والتفريق في الحساب الهندي، وكتاب رسم الربع المعمور، وكتاب تقويم البلدان، وكتاب العمل بالأسطرلاب، وكتاب صورة الأرض الذي اعتمد فيه على كتاب الميسطي لبطليموس مع إضافات وشروح وتعليقات. وأعاد كتابة كتاب الفلك الهندي المعروف باسم السند هند الكبير، الذي ترجم إلى اللغة العربية زمن الخليفة المنصور. فأعاد الخوارزمي كتابته وأضاف إليه، وسمي كتابه السند هند الصغير. وقد عرض في كتابه حساب الجبر والمقابلة أو الجبر أول حل منهجي للمعادلات الخطية والتربيعية، حيث يعتبر الخوارزمي مؤسس علم الجبر. Okey. Dengar dengan jelas tak Ustaz? Hello? Jelas tak? Jelas ah? Okey, boleh faham tak? Besar Tak boleh. secara jujurnya boleh faham tak tentang Al-Khawarizmi? Tak boleh. Tak boleh Dia cakap tak faham sangat Ustaz. Laju sangat Okey, sebelum kita masuk kepada Al-Khawarizmi, tak Ustaz kamu dah tengok dah video. Sepatutnya Ustaz kena tanya sebelum video tu lagi. Yang kita dah belajar, Ustaz dah sebut dah daripada awal tentang tokoh-tokoh yang dibicarakan dalam tajuk 3 tempat ni. Antaranya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi alaih, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibn Sina. 4 tokoh yang kita dah belajar.
dan berbaki lagi 2 tokoh. Bermakna 3 4 ni ada berapa tokoh semua? 6. Kamu kena ingat satu persatu trademark. Kalau Imam Syafi'i dia punya trademark dia fiqh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal trademark dia hadis dan fiqh. Kalau trademark Al-Farabi apa dia? Apa dia? Falsafah. Dia lebih pada falsafah. Kalau Ibn Sina perubatan. Kalau Al-Kharazmi, sekali kita tengok apa dia. Kemudian Al-Jazari apa dia punya trademark. Sekali di akhir kelas, kalau Ustaz ingat, Ustaz nak tanya lain. Apa dia trademark setiap ulama yang dibicarakan ni. Kamu kena tahu. Nampak saja, bila disebut saja Al-Kharizmi, kamu dah nampak dah. Oh, yang ni. Trademark dia yang ni. Baru senang kamu nak tulis biodata dia. Tidak payah kamu nak ingat. Banyak, tingkatan 4, 6 tokoh. Tingkatan 5 ada lagi tokoh dia. Okey, satu persatu kena ingat. Baik. Al-Kharizmi. Sebelum masuk pada Al-Kharizmi, kamu kelas apa? Al-Kharizmi. Sebelum ni kamu kenal tak? Siapa dia Al-Kharizmi? Tak. Berdasarkan pengetahuan kamu, apa yang kamu tahu tentang Al-Kharizmi? Cuba beritahu. Respon sikit. Bapak Tokoh perakaunan. matematik. Bapa? Apa dia? Yang kamu kenal tentang Al-Kharizmi ni siapa dia? Ahli falak. Ahli falak. Okey. Cubaan yang bagus. Ahli falak. Selain pada tu, Bapa matematik. bapa apa? Matematik. Matematik. Okey. Ahsan tak? Kalau dia sebut bapa matematik tu, kiranya dia dah baca dah lah. Trademark daripada matematik. Mathematician. Al-Kharizmi. Okey, kita masuk kepada tajuk kita. Al-Kharizmi. Man sayashrahu an hadhi nubdhah li Kharizmi. Tafaddal. Tafaddali. Siapa dia? Ana Ustaz. Tafaddal. Ta'rifu bihi. Al-ismu wa Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-liqab Al-Khawarizmi. Tarikhul milad yu'taqadu annahu ulida taqriban sana mi'ah situna wasalasa. Mi'ah Hijriyah. salasa situn. Mi'ah salasa situn hijriyah. Salasah wa situn hijriyah. Makanul milad fi Khawarij Uzbekistan. Al-majalat riyadiyat wa falak wa jakhrifiyah. Nasha'atuhu Ashar al-Khawarizmi kullu hayatihi fi Baghdad fi zaman al-Abbasiyin. كان الخوارزمي من العلماء الرياضيات الكبار والجغرافية ورسم الخراء. لقب بأبي الرياضيات لأنه Tak dengar Iqbal. Tak sah dengar lah. Tak dengar. لقب بأبي الرياضيات لأنه Luqiba bi'abi riyadiyat. لقب بأبي الرياضيات لأنه قد بين للناس مسائل الجبر وأدخل الصفر والأرقام الهندية فيها. في كتابته عن الحساب بالأرقام الهندية قدم الخوارزمي الحساب قدم الخوارزمي الحساب بالأعداد العشرية وأدخل الصفر من الهندية في نظام الأعداد العربي. Semula قدم
قدم الخوارزمي الحساب بالأعداد العشرية وأدخل الصفر من الهندية في نظام الأعداد العربية في سنة 830 مسيحي أنهى عمله بكتابه الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة. Maksud nama sebenar Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nama panggilan Al-Khawarizmi. Gelaran. Gelaran. Tarikhul milad, tarikh lahir, dipercayai It's 8:13. Uzbekistan. Buat apa Iqbal? It's 8:13. Geografi. Tak dengar Iqbal. Ada gangguan. Okey. Iqbal buat apa Iqbal? Hello. Dengar tak? Dah okey dah. Nasya'atuhu. Nash'atuhu. Apa? Sumbangan. Al-Khawarizmi. Hidup dia lah. Kehidupannya. Al-Khawarizmi menjalani sepanjang hidup di Baghdad pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Poin kedua, Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematik, ahli geografi dan penulis yang hebat. Yang Orang ketiga, sebelah kharaid tu maksud dia lukis peta. Dia lakar peta. Peta dunia. Yang ketiga, dia dipanggil bapa matematik kerana dia menjelaskan masalah algebra kepada orang-orang dan memasukkan angka sifar dan angka India di dalamnya. Lepas tu yang last sekali, pada tahun 830 Masihi, dia menyelesaikan karyanya dengan menulis buku Manual Pengiraan Algebra dan Muqabalah. Syukran. Okey. Kamu tengok nama sebenar, yang ni kamu kena hafal Nama sebenar Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Kalau ditanya tentang nubzah, kamu mesti sebut nama, gelaran, tarikh milad dan makan milad. 4 benda ni. Okey. Gelaran dia Al-Khawarizmi. Khawarizmi itu sebab apa digelar sebagai Al-Khawarizmi? Kerana tempat lahir dia di Khawarizm. Di mana? Uzbekistan. Ataupun bahasa Inggeris dia Uzbekistan lah. Bahasa Inggeris dia Uzbekistan. Dan Ustaz dah tunjuk dah sebelum ni. 4 tokoh yang sebelum ni kita dah tunjuk dah melalui peta di mana letaknya Uzbekistan. Tengok Al-Majalat, bidang tumpuan dia adalah Riyadhiyat. Ingat satu pun jadi dah, Riyadhiyat, iaitu matematik. Al-Khawarizmi ni dia duduk di Khawarizm. Kemudian berhijrah ke mana? Ke Baghdad. Pada zaman khulafa, pada zaman pemerintahan Abbasi, kerajaan Abbasiyah. Kalau kamu tengok di situ, dia di antara pakar dalam bidang matematik, geografi dan juga melakar peta. Pada zaman dia tu, dia boleh letak dah dalam peta dunia tu, dia lakar tempat-tempat yang utama di dunia.
disertakan juga dengan latitude dan juga longitude. Update latitude, update longitude, yang tu kamu kena tahu lah dalam geografi. Asal kamu tahu lah untuk nak tahu kedudukan sesuatu tempat. Pakar lah. Pakar betul dalam bidang falak. Bukan senang nak letakkan koordinat sesuatu tempat. Tapi dia boleh buat dah pada zaman tu. Kemudian, dia digelar dengan bapa matematik. Kemudian, dia lah pengasas kepada masalah, pengasas kepada algebra. Tahu algebra macam mana? Kamu dah belajar kan ungkapan algebra? Belajar kan? Dah. Dialah pengasas. Kemudian wa adkhala sifr, dan memasukkan kosong. Sebelum ni kosong tak ada. Dalam matematik kosong tak ada. Kemudian wal arqam al hindiyah. Nombor-nombor Hindu, nombor-nombor Hindi. Nombor-nombor Hindi tu macam hak kita duk guna lah ni lah. 1 2 sampai 10 tu. 1 2 sampai 9. Bukan 10 sampai 9. Sebelum ni matematik guna kaedah apa? Guna nombor apa? Guna angka Roman. Kalau nak tambah susah tak? Susah lah. Kamu hafal tak nombor Roman? Kalau 50 berapa? Dia pakai huruf apa? Kalau 1 lah kan, 2 I 2 tu kan. 3 dah 3, 4 IV kan. 5 V, 6 VI, 7 VII, 8 V. 8 berapa 8? 8 berapa? VIII. VII ada 3. Kemudian 9 XI kan? IX. IX. Kemudian 10 X. XI sebelah. Kalau nak tambah contohlah. 9 tambah 7. 9 IX tambah 7. VII. Susah tak? Susah. Yang kita duk guna lah ni nombor daripada nombor Hindi. Sebab tu kalau dalam Microsoft Word, kalau kamu nak masukkan tulisan ataupun nombor 1 2 3 dalam angka Arab, kamu kena pilih apa? Kamu kena tulis Hindi, tak boleh tulis Arabic. Kalau Arabic dia keluar nombor macam nombor Melayu ni, nombor apa? Nombor Rumi lah. Kalau nak keluar angka-angka yang Arabic yang satu dalam bahasa Arab lah ni, kena pilih Hindi. Baru dia tukar kepada angka Arabic. Boleh faham tak ni? Boleh. Kalau tak boleh faham, Ustaz nak tunjuk, buka Microsoft Word. Siapa yang asaskan? Al-Kharizmi lah. Tidak susah tau. Sebelum ni guna angka Roman, kalau nak tambah, tolak, darab, bahagi, memang penting. La senang je. Satu angka, satu huruf, bukan satu huruf. Kalau satu nombor, satu ni je. Satu tulisan saja. Kalau tidak, kena banyak. Kemudian angka kosong. Sebelum ni matematik tak ada kosong. Tak ada negatif. Tapi Mat Al-Kharizmi ada. Kamu pun belajar. Tingkatan 1. Nombor negatif. Darjah 6 tak ada lagi kan? Tingkatan 1 bermula kan? Nombor negatif. Kosong tu, kalau persamaan, kebanyakan persamaan, dia mesti sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Sebab apa? Nak bagi sekata. Nak bagi seimbang sebelah ni dengan sebelah kanan. Sebab tu dia tulis Al-Mukhtasar fi Hisabil Jibr wal Muqabalah. Ungkapan algebra mesti persamaan dia last sekali sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Untuk nak dapatkan nilai unknown tersebut. Hebat tak hebat dia ni? Al-Khawarizmi. Dia hidup pada zaman Abbasiyah. Dia berkhidmat di mana? Baitul Hikmah. Khalifah pada zaman Abbasiyah memilih dia untuk duduk di Baitul Hikmah. Kemudian di situlah dia mentelaah banyak subjek, geografi, falak dan sebagainya. Dan dia fokus kepada matematik lah. Power.
Al-Khawarizmi, dan dia menghasilkan karya-karya dia semua dalam bahasa Arab. Sebab pada zaman tu, zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah dan juga pemerintahan sistem khalifah ni, bahasa utama dia adalah bahasa Arab. Bahasa utama bahasa Arab. Sebab tu penulisannya dalam bahasa Arab. Kalau kita tengok Uzbekistan, dia guna bahasa Tajik ataupun bahasa Uzbek, bukan bahasa Arab. Okey. Kemudian sifatuhu. Man. Tafadhali. Maryam. Hal hiya mawjudah? Tak. Maryam masuk kelas tak? Maryam di mana ni? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Siapa nak ganti? Husna boleh Husna? Siapa nak ganti? Man sayakunu badilan laha. Au man satakunu badilatan laha. Siapa nak ganti? Berani sikit. Tak payah pun ayat dia, senang-senang je. Okay, kalau lambat kita teruskanlah sifatuhu, sifat dia. Tak apa. Saya ganti. Okey. Okay. Tafadhal. Finish. صفاته كان خوارزمي عالما وعقيلا ومهارا ماهرا ومبدعا. Mubdi'an. Khawarizmi ini seorang yang bijak, cekap dan kreatif. Yansyuraku a'maluhu bil lughatil arabiyyah. Dia menyebarkan karya dalam bahasa Arab. Al-Khawarizmi kana wahidan min ar-rijal wal mushaqqafin allazina ilmu مثقفين الذي umilu fi darul hikmah. Salah seorang yang bacaan dia ni, Al-Khawarizmi kana wahidan min ar-rijal al-muthaqqafina alladhina amilu fi daril hikmah. Okey. Musakhafina allazi amilu fi darul hikmah. Salah seorang yang terpelajar yang bekerja di Darul Hikmah. Fi Baitul Hikmah طور الخوارزمي من الفكر الرياضيات لذا يعتبر الجبر المقابلة للخوارزمي. Penemuan algebra menunjukkan beri sumbangan dalam bidang matematik. Ya. Dia di Baitul Hikmah, dia berkembang dia punya pemikiran dia dalam bidang matematik. Dia fokus kepada matematik. Yang lain dia fokus juga tentang falak dan sebagainya, tapi dia lebih kepada matematik. Lidha, oleh yang demikian itu, yu'tabarul jibr wal muqabalah lil Khawarizmi. Sebab itulah dikatakan ataupun dianggap al-jibra dan muqabalah ni al-Khawarizmi yang asas. Okey, ahsan ya Danish. Okey. Thumma syuhratuhu. Maryam juga. Okey. Kalau kamu tengok nombor-nombor yang di sebelah gambar tu, Fikratul Khawarizmi fil Arqam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab apa? Kalau kamu tengok nombor 1 dia mesti ada satu sudut. Nombor 2 ada dua sudut. Nombor 2 kalau kita tulis macam ni lah, macam Z ni. Kalau kita tulis macam kita duk tulis bulat dulu kan. Tak dah bulat sangat. Nampak dia punya setiap sudut dia. Kalau 3 sudut, 4 sudut dan seterusnya. Sampailah kosong tak ada sudut. Okey, katabal Khawarizmi mu'allafatin adidatan fi riyadiyat wal falak. Antara yang ditulis kitab dia dalam bidang matematik dan juga falak. Matematik dia kitabul jibr wal muqabalah.
Kitabur Rukhamah, Ustaz tak tahu membicarakan tentang apa. Tapi 3, 4, 5 semua falak. Kitabuz Zijl awal, Kitabuz Zijl tsani, kemudian Kitabul Amal bil Astrolab, satu alat yang digunakan pakai untuk tengok angkasa lepas. Satu alat nak tengok kedudukan bintang, guna itulah. Dulu ni, zaman dulu dia ada satu alat ataupun cara, dia panggil rubuk mujayyab. Tak tahulah kamu bisa tengok ke tak. Kamu Ustaz rasa tak bisa tengok. Ustaz tengok ni di Mesir, di satu masjid. Ada 2-3 masjid lah, masjid yang lama. Pergi ziarah masjid yang lama, memang dia tulis, dia lukis dekat dinding tu rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab tu digunakan untuk apa? Untuk nak tahu waktu solat. Zaman dulu guna. Kita lah tak tahu dah benda-benda tu. Nak kira apa semua tu kita tak tahu dah. Sebab apa? Kita pakai jam je. Dengar orang azan, kita pergi solat. Tangguh Ustaz selagi tak habis waktu. Lepas tu baru kita solat. Zaman dulu tak. Jam tak ada. Bila jam tak ada, dia buat macam mana? Tengok yang tu lah, berpandukan kedudukan matahari. Dia ada, dia punya lukisan dia tu. Rubuk mujayyab. Kita tengok tak tahu, Ustaz tengok memang tak tahu, nak kena belajar dulu. Pening. Dan kalau suruh belajar pun, Ustaz tak ngaji lah bab-bab tu. Pakai jam yang senang. Kita mau yang mudah. Kamu search tengok dalam internet. Rubuk mujayyab. Kut-kut ada lah. Okey, kemudian Tufiyal Kharizmi sanah 232 Hijriyah ba'da an arsa ulum ar-riyadiyat wa atamada mustalah al-Kharizmiyat fil hisab alamiyan wa dufina fi Baghdad, al-Iraq. Okey, meninggal dunia pada tahun 232 Hijriyah. Lahir pada tahun 163. Bermakna dia meninggal pada usia berapa? 69. Selepas dia memasakkan, menguatkan, mengukuhkan ilmu matematik. Dah power dah betul-betul matematik, barulah Allah Ta'ala angkat dia punya nyawa. Allah Ta'ala ambil nyawa melalui malaikat lah. Kemudian, kalau kamu tengok mustalah ataupun kaedah-kaedah formular yang digunakan oleh Kharizmi ni digunakan pakai oleh seluruh dunia sampai zaman La. Pengasas dia siapa dia? Kharizmi lah. Bapa matematik. Dan dikebumikan di Baghdad. Baghdad di mana? Iraq. Ni Masjid Bibi Khanum di Uzbekistan. Yang ni masjid yang teragung lah pada kurun ke-15. Mungkin ada sebab dia letak masjid ni, gambar masjid ni dekat Al-Kharizmi. Ustaz tak tahu sebab apa. Tapi kalau nombor-nombor ni memang Kharizmi yang dia ambil daripada angka Hindi untuk masukkan dalam matematik. Sebab apa? Lagi mudah. Okay, kemudian kita masuk kepada Al-Jazari. Sebelum kita masuk Al-Jazari, kamu tengok dulu video tentang Al-Jazari. Fokus betul-betul. Kamu sepatutnya kena tengok bahasa Arab lebih banyak. Badi'uz Zaman, Ibn Ismail Al-Jazari. بديع الزمان إسماعيل الجزري عالم الرياضيات ومهندس الميكانيكا والمخترع المسلم العظيم الذي ولد في عام 1136 ميلادي. Tengok gambar ni. Gambar ni adalah ciptaan Al-Jazari. Kalau tadi Al-Kharizmi, trademark dia matematik. Yang ni trademark dia apa dia? Kamu tengok. الموافق ل 530 هجرية. كان الجزري كبير المهندسين في قصر أسرة أرطغرل التي امتد حكمها من الأناضول حتى بلاد الشام في القرنين ال12 وال15. العديد من هذه الآلات مصنوعة لتلبية احتياجات القصر والسيادة آنذاك، ويقوم البعض منها على المساعدة في تلبية الاحتياجات المختلفة من الماء لعائلة أرطغرل كآلات ضخ المياه. سيد الماء، هكذا وصفه بعض المؤرخين. الجزري كان يستخدم عنصر الماء
والذي اشتهر به كثيرا، حيث قام ببناء العديد من الآليات التي تعمل بالطاقة عن طريق المياه وحدها. هذا المنبه مثلا صنعه على شكل قارب فيه فتحة، وعندما يغرق القارب تطلق صافرة الحكم الصغيرة لإعلامك بأن الوقت قد انتهى. بعض اختراعات الجزري كانت فقط إشباعا بفضوله العلمي، في حين ولدت أخرى لسد حاجيات الإنسان في ذلك الوقت. فعندما واجهت الجيوش في ساحة المعركة صعوبة في الرؤية نتيجة الضباب والغبار، اخترع الجزري بوصلة مع تمثال جندي على القمة، كما ابتكر رجلا آليا لخدمة السلطان على هيئة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، يقوم بتقديم الماء والمنشفة والمشط للسلطان خلال قيامه بالوضوء. الجزري لم يكن فقط مخترعا علميا، بل كانت جل اختراعاته تحمل جانبا فكاهيا مرحا ولمسة فنية لا تخطئها العين. كان الجزري العقل المدبر الذي جمع بين الميكانيكا والفن والفكاهة والمسرح. وفي عام 1206 ميلادية الموافق ل 602 هجرية أتم مخترعون كتابه الرائد في الهندسة باللغة العربية، والذي سماه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، وهو كتاب يحتوي على معرفة بالأجهزة الميكانيكية ومدى البراعة فيها. كتاب ساهم من خلال تدويناته النظرية وجوانبه العملية والرسومات والتوضيحات التي شملها في إثراء تاريخ الهندسة والميكانيكا ذاتية التشغيل. وبعد سنوات من البحث والتجربة قام مهتمون بأعمال الجزري بجمعها وعرضها في معرض تفاعلي متاح للزائرين. هذا المخترع كان في القرن الثالث عشر. دعونا نتابع إبداعاته ونحدث ثورة في القرن الحادي والعشرين. لقد مرت الإنسانية بالفعل بالثورة الرقمية، لقد ذهبنا إلى القمر وما إلى ذلك. ما نحاول إنجازه من خلال هذا المعرض هو إلهام الأجيال الشابة. نحن نظهر أن العلم يمكن أن يكون ممتعا. آلات الجزري تجمع بين روح الدعابة واللمسة الفنية، فهو اعتاد ترفيه الملوك باختراعاته. قرون مرت على اختراعات الجزري، لكنه يظل حتى اليوم أكثر الأشخاص تعزيزا وفضلا لفكرة ابتكار الآليات الهندسية والميكانيكية. Okey, boleh faham tak? Boleh Ustaz. Boleh Dia nak cerita tentang apa? Al-Jazari ni dia buat apa? Mekanik. Kejuruteraan. Ya, kejuruteraan, engineer. Trademark dia apa? Engineer. Pencipta robot yang pertama. Pengasas kepada robot, sistem robotik. Mekanikia. Okey. Tafadhal. Man sayashrah an Al-Jazari. Tafadhal. Nama sebenar Al-Jazari iaitu Badi'uz Zaman Abul Ais bin Ismail bin Ar-Razaz Abul Ais bin Ismail bin Razaz Al-Jazari. Gelaran dia ialah Jazari. Tarikh kelahiran dia ialah di sanah Khamsmi'ah wa Ithnan wa Thalathun Hijriah. Ahsanti. Sebut angka dalam bahasa Arab dengan fasih. Alhamdulillah. Khamsumi'atin isnan wa salasuna Hijriyah. Tempat kelahiran dia adalah dekat Jazirah Ibnu Umar Shimal Suriah yang Ja'a Laqbuhul Al-Jazari. Nama tempat tu ialah Jazirah Ibnu Umar dekat bahagian utara Syria, dan nama dia berdasarkan nama tempat kelahiran tu diambil nama gelaran dia iaitu Jazari. Dia mahir dalam bidang Al-Handisah, Al-Mekanik, Al-Handisah, Al-Mekaniki. Handasah. Al-Handasah wal Mekanikiyah wal Ikhtira'.
adalah kejuruteraan, mekanikal dan reka cipta. Al-Jazari ni dia dikenali daripada salah seorang yang agung dalam jurutera, mekanikal dan mencipta dalam sejarah. Dia juga ahadul a'lam alladhi asas al-nadhah al-ilmiyah fil hadarah al-arabiyah al-islamiyah fi dhalikal asr al-dhahabi wa huwa al-muhandis al-arabi muslim. Dia salah seorang tokoh yang mengasaskan ilmu kebangkitan dalam era ketamadunan Arab Islam masa zaman keemasan. Dan dia juga merupakan salah seorang jurutera Arab Muslim masa zaman tu. Wakanan Al-Jazari asasan linaqdah al-alim al-arabi thumma intaqalat hadhihi Al-alamul arabi, dunia Arab. Kalau al-alim tu orang yang berilmu. Al-alam, dunia. وكان علم الجزري أساسا لنهضة العالم العربي ثم انتقلت هذه النهضة إلى أوروبا. Jazari ilmu kemodenan itu dia pindahkan dan disebarkan kat belah Europe. Ilmu Al-Jazari ini menjadi asas. Asas apa? Asas kebangkitan dunia Arab, kemudian berpindah. Kebangkitan tu ke mana? Ke Eropah. Innal ulama Nahdah tu pembangunan. Kebangkitan boleh juga. Inna ulama al-gharb. Teruskan. Inna ulama al-gharb qad i'tarafu. Innal ulama al-gharb qad i'tarafu an kathir min tasamim al-alat allati ikhtaraha al-Jazari qad naqalat ila Auroba. Ulama-ulama dekat barat dia pun iktiraf banyak daripada alat reka cipta Al-Jazari ni dipindahkan ke Europe. Lepas tu ilmu tambahan lah. Dia macam ayah dia kerja untuk raja-raja dekat Bakil sebagai ahli teknikal. Lepas tu dia Al-Jazari dia dah cipta robot manusia iaitu humanoid yang boleh diprogram. Dia juga kembangkan prinsip hidrolik yang gerakkan mesin yang sekarang ni terpanggil robot. Lepas tu banyak lagi dia ada buat 50 alat, dia ada buat buku kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah iaitu buku pengetahuan ilmu mekanik. Dan dekat situ dia terangkan 50 alat mekanik. Lepas tu dia bagi tahu cara-cara nak bina. Lepas tu salah satu alat-alat yang dia buat iaitu jam gajah, robot pemain muzik yang tadi tu yang kapal tu yang perahu terapung tu itu robot pemain muzik. Lepas tu dengan sistem tali air. خلصتي؟ Naam. Okey. Ahsanti. Ya Hanan. Uraian yang bagus. Dia adalah engineer. Al-Jazari ni juga dia berkhidmat kepada Sultan. Sebab tu dia, kalau kamu tengok video yang Ustaz tunjuk tadi, apa yang dia buat? Dia buat satu alat yang berkhidmat kepada Sultan. Alat apa? Robot. Waktu masuk, waktu solat, okey. Robot tu bawa pergi dekat raja, bawa ayak, tuang ayak untuk raja ambil wuduk. Dan di atas alat tu, ni setengah riwayat lah, ada juga seekor burung
yang akan berkicau kalau masuk waktu solat. Hebat tak hebat? Kemudian bila dah habis dah raja ambil wuduk, siap alat tu bagi pula untuk lap. Bagi tuala untuk lap. Kalau kita di Malaysia ni memang kita tak lap lah, dan makruh kalau kita lap selepas kita ambil wuduk. Tapi kalau di negara-negara sejuk memang kena lap. Sebab apa? Lama-kelamaan kalau biak dia akan jadi penyakit rheumatism untuk setengah orang. Rheumatism tu dia sakit ni sendi-sendi. Sebab dia sejuk terlampau, ayak tu dia boleh resak ke tulang. Sejuk terlampau, jadi sakit. Sebab tu kalau di negara-negara musim sejuk, lepas ambil wuduk terus lap untuk mengelakkan mudarat. Ni hebat Al-Jazari. Dia juga menciptakan apa dia? Jam gajah, jam yang besar. Tapi dikatakan jam tu tak apa nak tepat macam jam lah ni lah. Sesuai lah, dia pun lama dah pada zaman tu. Dia cuba cipta jam tapi tak apa nak tepat. Hebat lah, dia cipta jam walaupun tak apa nak tepat. Tu antara ciptaan Al-Jazari. Banyaklah sistem pengaliran ayak, daripada tempat rendah pun boleh dapat ayak. Tempat tinggi pun boleh dapat ayak. Dia pandai nak alirkan ayak daripada satu kawasan ke satu kawasan, sama ada tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Itu kehebatan yang ada pada Al-Jazari. Jurutera yang power. Kemudian sifat daripada siapa dia? Amal, ada amal. Amal ada tak? Macam tak ada. Okay, sifat tu kan Al-Jazari aliman wa mujtahidan wa mutakhallaqan bi khuluqin hasanin. Dia seorang yang alim, bersungguh-sungguh, kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang baik. Kan Al-Jazari yajma'u bainal ilmi wal amal wa tahrid alaih. Dia himpun antara dua, bukan takat ilmu saja tapi amal pun dia buat juga, bukan pandai cakap saja. Bukan kata ilmu saja ada, tapi dia beramal. Wa tahrid alaih, maksudnya sungguh-sungguh beramal. Wa yumathilu wasfahu lil alati wasfa muhandisin mukhtari'an mubdi'an alimin bil ulumin nadhariyati wal ilmiyah. Nak terjemah macam mana ni? Wa yumathilu wasfahu. Nak bagi contoh antara ciri-ciri dia pada ciptaan alat dia itulah. Okey. Kemudian syuhratuhu alia, silakan. Tafadhali. Alia ada tak? Tak ada. Tak ada juga. Internet dia slow. Syuhratuhu. Dia pengarang kepada kitab Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi' fi Sina'atil Khiyal wa huwa min ahammi kutubil Jazari. Di antara kitab yang terpenting. Muallif maksudnya pengarang kepada kitab Ma'rifatil Khiyalil Handasiyah. Semua kitab-kitab yang berkaitan dengan kejuruteraan. Yu'addul kitabu arwa'a ma kutiba fil qurunil wusta. Dikira sebagai kitab-kitab ataupun buku yang paling hebat lah pada kurun pertengahan. Tentang apa? Alat mekanikiyah dan hidrolikiyah. Yang Hanan cerita tadi, sistem hidrolik. Qad abharat ikhtira'atuhu al-muhandisin ala marril usur wa kutubi mutarjimatan ila iddati lughatin. Okey. Ciptaan dia ni tentang dalam bidang kejuruteraan ni banyak sepanjang zaman. Kemudian kitab dia diterjemahkan kepada banyak bahasa ataupun pelbagai bahasa. Wafatuhu tu fil Jazari sanah 602 Hijriyah. Meninggal pada tahun 602 Hijrah. Umur dia berapa? 70 sanatan.
umur dia 70 tahun pada zaman Abbasi, iaitu umur ketika meninggal lah 70 tahun. Kita tengok di bawah tu dia alatun liraf'il ma' min tasmimil jazari, alat untuk angkat air dibuat. Kemudian sebelum kita nak bincang soalan, Ustaz nak suruh kamu tengok satu video. Kamu minat tak tentang mekanik ni, mechanical? Siapa yang minat tentang engineer, dia minat lah tengok video ni. Okey, tengok. Ustaz rasa kamu pun bisa tengok dah dekat YouTube Lombok video ni. Bukan senang nak buat benda ni. Kreatif lah. Dia guna alat-alat yang sedia ada. Okey, sampai habis lah. Ni siapa-siapa yang minat tentang engineer, dia boleh buat lah video ni. Nak tengok sampai habis tak? Kamu cari sendirilah video ni. Kemudian kamu tengok. Kalau jam ni kan, kalau di Mesir dulu dia ada satu jam antik. Dulu dia ada jam jenis goncang dengan jam kunci. Tak pakai bateri. Lah pakai bateri. Habis bateri nak kena tukar. Dulu goncang dah. Selagi mana dia gerak mekanikal tu, selagi tu tak mati jam. Swiss, enjin dia enjin Swiss. Mahal, harga dia mahal. Kalau di Mesir murah lah. Tapi orang balik Malaysia, jual jam tu dekat Datuk Tan Sri, harga mencecah RM2,000, RM3,000. Jam. Lah ni tak ada dah. Kalau tengok di kedai pun, payah lah cari. Jam yang jenis goncang. Lepas tu kunci. Lepas tu kunci. Kunci ni lah. Ustaz nak tunjuk, kamu tak nampak. Kunci dekat dia punya tempat pulah tu. Kunci bagi ketat. Dan lama kelamaan dia akan loose lah. Lepas tu berhenti jam. Nak pergi jalan balik, kunci. Jam antik. Kamu tengok sistem mechanical dalam jam yang dicipta oleh, yang ni yang moden lah. Tera nak boleh dapat macam ni, dia rumit lah. Tengok. The arrow then transfers that energy to the wheels and they transfer it throughout the rest of the watch. The escapement stops all the energy from escaping all at once. The pallets hold and release the escape wheel and it... Kamu boleh tengok sendiri. The cannon Video ni kamu boleh cari. The hour wheel controls the hour hand and the fourth wheel controls... Nak bagi dia gerak secara elok tu, nak dapat yang tepat tu macam sekarang ni, memang susah lah, dia ambil masa yang lama sampai jam tu jadi tepat. Kemudian kalau kamu minat kan, yang ni khayalan lah. Ustaz minat juga tengok video-video ni. Kalau jadi betul syok lah kamu tengok. Ni khayalan lah mereka buat video. Future teknologi.
我看你的小奶盖外就是要跟着跳，小小面子缩小我的生命超能力，双手并用变成气功实在好神奇，捍卫和平为不正义，脚踏第一名。beautiful 不 beautiful？喊了说不喊了说？喊了说。真的不能不吧？Okey. Ustaz tunjuk sebahagian lah. Kamu bisa tengok tak benda tu? Tak. Yes. Tak kenal. Tak bisa. Agak-agak kalau jadi betul sonok. 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 Taksi ke, bas ke, bukan Sonok. macam sedia ada. Anak. Sonok dah dah. Mujahid baru masuk. Baru masuk minggu ni. Minggu lepas tak masuk kan? Masuk. Masuk eh? Okey. Kamu tengoklah video tu, Ustaz tak mau tunjuk. Panjang sangat. Ke kamu nak Ustaz share dalam Telegram? Kalau nak pun boleh juga. Kamu tengoklah dekat YouTube berlambak. Ustaz duk ulang banyak kali ya video tu. Bukan duk ulang, jumpa banyak kali. Memang syok dah tengok. Boleh lah, boleh gelak. Kadang-kadang kita fikir macam tak logik, tapi suatu hari nanti kita tak tahulah. Kamu kan perintis tahun 2050 tak tahu jadi lagu mana. Okey. Kalau terjem, kita bincang soalan terjem anil Imam Syafi'i bil ijaz. Kalau dia minta terjem ni apa dia? Kamu kena sebut 4 benda tadi lah. Nama, gelaran, tempat dilahirkan, kemudian lagi satu apa? Tarikh wafat pun boleh juga sebut. Kemudian majalat. Sekurang-kurangnya 4. Tarikh milad boleh, makan milad boleh, majalat boleh, ambil 4. Kemudian takallam anil Imam al-Hanbali wa sifatih. Ini kena tengok balik. Kemudian isyrah amma ta'rifu anil Farabi. Farabi trademark daripada? Farabi trademark daripada? Falsafah. Falsafah. Ahsanti. Kalau Ibn Sina? Pendoktoran. Sains. Kedoktoran, perubatan. Baru senang kamu nak tulis. Tahaddas biikhtisarin an Ibn Sina. Kemudian Al-Kharizmi, trademark daripada? Tokoh matematik. Matematik. Kalau Al-Jazari daripada? Kejuruteraan. Mekanikal. Okey, kita bincang secara cepat lah. Okey, kawin jumlatan mufidatan musta'malan. Al-kalimatul atiyah hafzan mutqina. Siapa yang akan buat ayat? Ustaz nak tengok ayat dia macam mana. Mujahid, tafadhal. Uridu an ahfazu bihifzan mutqinan fi kulli sa'ah. Okey. Ayat dia tak boleh bihifzan. Bihifzan tak boleh sebab selepas huruf jar mesti kasrah. Uridu an ahfazad darsa hifzan mutqina. Okey. Fi kulli sa'ah. Boleh Mujahid? Uridu an ahfazad darsa hifzan mutqina fi kulli sa'ah. Okey, nombor 2. Ahsanta ya Mujahid. Kalau 2 markah, potonglah 1. Okay, Maryam. Bukan Maryam. Ain Sofia. Ayat Al-A'immatul Arba'ah. Habis surah. Ain Sofia tak ada.
Tak ada kot. Tak ada. Ayat dia macam mana? Ustaz beri contohlah. Ni ayat yang terlintas dalam fikiran Ustaz. Alaina an najtahida kama yajtahidu al-a'immatul arba'ah. Kita naklah bersungguh-sungguh seperti mana bersungguh-sungguhnya al-a'immatul arba'ah. Al-a'immatul arba'ah ni siapa dia? Siapa dia? Imam yang 4. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam apa dia? Hanafi, Imam Syafi'i. Itu al-a'immatu al-arba'ah. Husnul khuluq, Ishaq. Ayat dia macam mana? Ishaq ada tak? Nampak macam ramai tadi, 18 orang. Ain Sofia pun tak ada. Ishaq ada tak? Ishaq ada. Okey. Ishaq apa dia ayat dia? Ustaz? Dengar tak? Hello? Okey. Syakhsun ma'a. Dengar? Ya. Syakhsun ma'a akhlaki hamidati yajibu an yuhibba al-mujtama'i. Sekali lagi. Syakhsun ma'a akhlaki hamidati yajibu an yuhibba al-mujtama'i. Maksud dia apa? Syakhsun ma'a seseorang yang berakhlak baik harus disayangi masyarakat. Pasti disayangi masyarakat. Okey, perbetul sikit ayat tu. Syakhsun ma'a tu tak boleh lah. Tak boleh guna macam tu lah. Oh, tak boleh lah. Boleh ke tu? Kemudian selepas tu dia syakhsun ma'a apa? Syakhsun ma'a akhlaki. Akhlaqi. Lagi? Hamidati. Oh, syakhsun ma'a akhlaqin hamidah. Lepas tu yajibu an yuhibba. Yajibu an yuhibba al-mujtama'. So yajibu an yuhibba al-mujtama'i. Betul ya? Ya Ustaz. Ayat yang betul dia macam mana? Okey Ustaz. Yang betul ya. Okey. Ayat yang betul dia macam ni. Husnul khuluq. Ayat yang betul dia macam ni. Al-mujtama' yuhibbul mar'a. Dapat tak? Ustaz tak tulis ni, kamu tulis ni lah. Al-mujtama' Al-mujtama' yuhibbul mar'a yuhibbul mar'a alladhi yatakhallaqu bi husnil khuluq. Ya. Okey, macam mana? Dah Ustaz. Dah tulis Okey, kalau yang tak dapat lah. Dah. Kalau boleh Ustaz nak suruh kamu present apa yang kamu tulis, nak tengok ayat kamu. Okey, Ustaz try tulis Kamu tengok dekat, nampak kan slide ni? Masih lagi ada kan? Al-mujtama' Ada. yuhibbu al-mar'a alladhi yatakhallaqu bi husni al-khuluq. Okay, dapat? Al-mujtama'u yuhibbul mar'a alladhi yatakhallaqu bi husni al-khuluq. Okay, kemudian
Kitab Syifa, Dia Mirza. Tafadhali. Ya Ustaz. Ayat dia macam mana? Sekejap ya. Waman Ashharu kataba Ibnu Sina Kitab Syifa. Min ashhari kutub Ibn Sina Kitab Asy-Syifa. Tu Ya. cara baca dah. Min bukan man. Min ashhari kutubi Ibn Sina apa dia? Kitab Kitab Syifa. Asy-Syifa. Okey. Ahsanti. Tulis betul dah cara baca tu. Okey. Ulumur Riyadhiyat. Danish. Ya. Apa? Darasat ulumul riyadiyat fi fasli. Darastu. Kan darasat ah. Darastu. Kalau darasat kamu tambah kat depan hiya darasat ulumur riyadhiyat fil fasl. Baik. Kalau darastu, kalau bacaan darastu ulumur riyadhiyat fi fasli, dalam kelas saya. Ya ahsanta ya Danish. Okey, intahayna min hadzal liqa. Hal hunaka su'alun 'indakum? La. Ada soalan? Tak ada ah? Okey. Ustaz ingatkan lagi apa nama inovasi tu, selagi mana kamu boleh hantar. Dah Ustaz ingat, baru beberapa orang saja yang hantar. Kemudian lupa nak abang itu, markah Ustaz dah return balik kat kamu, dan ada juga yang tak hantar. Markah dia adalah kosong lah untuk pentaksiran. Ustaz ingatkan banyak kali dah. Yang dapat markah tu, walaupun ada yang mengaku Ustaz minta maaf, saya meniru. Ada, Ustaz tahu siapa dia. Dan Ustaz pasti kebanyakan orang meniru juga. Kejujuran kamu masih lagi di tahap yang rendah. Betul tak? Mengaku tak? Senyap. Tak ada sebab apa? Sebab soalan tu sengaja Ustaz buat memang susah. Rasa-rasa susah tak soalan tu? Susah. Bolehlah. Memang agak susah lah. Dan paling tinggi tahniah lah. Anan Izzati. Anan bersuara sikit, kamu tengok buku ke hafal? Secara jujur. Tanya ayah. Tiru Hidayah? Tak, tanya ayah. Tanya ayah. Ayah kamu ustaz lah. Uh, Mengajar sekolah mana? MRSM. MRSM mana? Banyak MRSM. Balik pulau. Dekat dunia ni. Balik pulau? Oh, kamu duduk mana? Balik pulau. Duduk balik pulau. Tahu lah balik pulau tu luas kat mana? Duduk dalam MRSM balik pulau lah. Oh, duduk dalam tu. Oh. Okey. Patut markah tinggi. Rupanya tak apa. Ustaz tak marah lah. Dan Ustaz sengaja buat susah Ustaz tak dah. Kalau ujian online ni kalau habaq, jangan tiru, memang susah lah. Kejujuran kita tu tak sama. Okey. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.